34 tahun dahulu, pernah terjadi satu kes yang cukup menggemparkan negara apabila 3 banduan menjadikan seorang magistrate wanita sebagai tebusan. Lebih membingungkan, kejadian ini berlaku di hadapan lebih 100 banduan yang lain dan beberapa orang pegawai penjara Kuantan. Bagaimana kes ini boleh berlaku? Mari kita mulakan kisah ini. Pada tanggal 7 Januari 1987, jam menunjukkan sudah pukul 10.30 pagi. Seorang magistrate dikenali sebagai Mariana Yahya memasuki dewan untuk menjalankan tugasnya seperti biasa. Tugas pagi itu sama seperti tugas-tugas beliau sebelum ini, dengan menetapkan reman atau sambung reman kepada banduan-banduan yang ditahan di sana. Kira-kira 100 banduan direman mula beratur memasuki bangunan yang menempatkan dewan kecil di satu blok kayu penjara Kuantan untuk mendengar perintah lanjutan reman atau penetapan tarikh bicara dengan seliaan beberapa pegawai penjara yang bertugas. Magistrate Mariana Yahya mula menjalankan tugas. Satu persatu banduan dikenakan perintah reman. Ada yang disambung tahanan, ada yang ditetapkan tarikh perbicaraan. Di situ majoriti penghuninya adalah banduan reman dan banduan hukuman ringan, iaitu penjara kurang 5 tahun. Penjara Kuantan pula ketika itu terletak di jalan penjara dan tidak jauh dari hospital besar. Tetapi sekarang bangunan penjara Kuantan sudah tidak ada dan dipindahkan ke penjara Penor yang terletak 25 km dari bandar Kuantan. Tapak penjara kini menjadi sebahagian daripada hospital. Namun tiada siapa yang menduga apabila sampai giliran banduan yang kelima, suasana tenang berubah menjadi kelam kabut dalam sekelip mata apabila banduan kelima itu menyerbu ke arah Mariana, diikuti banduan yang ke-6 dan ke-7. Mariana dijadikan tawanan 3 banduan, bersenjatakan 3 batang besi yang diasah tajam. Tindakan tanpa diduga itu membuatkan pengawal pengirim tergamam dan gagal untuk melindungi keselamatan Magistrate Mariana Yahya. Walaupun pengirim sempat membunyikan wisil amaran, mereka tidak dapat bertindak lanjut. Semuanya berlaku dengan begitu pantas sekali. Situasinya cukup jelas. Mariana diacukan batang besi dan dijadikan tebusan kepada 3 banduan. Siasatan pihak berkuasa mendapati 3 banduan itu adalah warga Indonesia, dikenali sebagai Ahmad Muhammad Noor, Agus Salim serta Ahmad Sulaiman. Ketiga-tiga banduan itu termasuk seorang pekerja dikatakan ditahan reman di penjara Kuantan kerana kes samun dan rogol. Mereka bertiga mula mengawal keadaan dan mengemukakan pelbagai permintaan semata-mata mahu melarikan diri. Mereka tahu bahawa Mariana adalah modal paling ampuh untuk mereka melarikan diri dari penjara. Bermula dengan permintaan untuk mendapatkan sebuah kereta, wang tunai dan paling penting, mereka mahu mengheret sekali Mariana bersama mereka. Episod drama tebusan itu mula menarik perhatian semua pihak, termasuk penguasa kanan penjara Kuantan, Abdul Rahim Osman, yang ketika itu berada di pejabatnya yang terletak kira-kira 30 meter dari blok yang menempatkan bilik sementara kes perintah reman. Pihak wartawan mula mengerumuni kawasan penjara setelah mengetahui hal ini. Berita ini mendapat liputan meluas ke seluruh negara. Hal ini kerana amat jarang sekali berlaku kes magistrate dijadikan tebusan oleh banduan. Malahan dikatakan keadaan penjara Kuantan itu sendiri yang terlalu uzur memudahkan banduan bertindak untuk melarikan diri dengan pelbagai cara, termasuk menawan tebusan. Selepas menawan Mariana, ketiga-tiga banduan itu mula keluar dari blok bicara reman dan menuju ke arah blok pejabat pengurusan. Pengiring dengan bantuan pihak penjara cuba menghalang ketiga-tiga banduan itu. Walau bagaimanapun, cubaan menghalang itu gagal. Malah banduan itu mengugut akan menikam tebusan dengan besi tajam jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Pengawal penjara terpaksa akur demi menjaga keselamatan Mariana. Banduan itu kemudiannya menjadikan pejabat pengurusan sebagai bilik tawanan. Dalam masa yang sama, ketika itulah Agus Salim merampas pistol yang disimpan di bilik penguasa penjara dan membuatkan aksi mereka lebih berani untuk mengugut.
Mereka minta macam-macam. Pihak penjara cuba melengah-lengahkan masa untuk menunggu bantuan pihak polis. Satu pasukan unit tindakan khas UTK tiba bersama Ketua Pengarah Penjara, Datuk Ibrahim Muhammad. Yang turut berada di sana ialah Datuk Zaman Han yang mengepalai pasukan polis menangani krisis itu. Setibanya unit ini, mereka mengambil kedudukan strategik termasuk di bilik rekod yang terletak 30 meter dari bilik tawanan. Perunding penjara diketuai Datuk Ibrahim berjaya melengahkan mereka dan cuba memujuk supaya menyerah diri serta membebaskan Mariana. Beliau juga banyak memberikan alasan, termasuklah semua permintaan itu mesti mendapat kelulusan pihak atasan dan mengambil masa lama. Strategi itu berjaya mengganggu fokus 3 banduan ini dan melemahkan mereka dari aspek psikologi kerana terpaksa berjaga sepanjang malam berikutan bimbang diserbu anggota UTK. Matahari makin tinggi, pihak wartawan pula semua tetap di hadapan penjara. Kru TV Radio Television Malaysia RTM mula memasang peralatan untuk membuat siaran langsung bagi berita tengah hari. Perundingan Ibrahim semakin rumit. Mereka menunggu 24 jam hinggalah apabila Datuk Ibrahim berunding secara bersemuka. Ketika itulah Ahmad Muhammad berada berhampiran tingkap, manakala Agus dan Ahmad berada di ruang pejabat. Datuk Ibrahim terus memujuk, tetapi Ahmad bertindak agresif, cuba mencekak pakaian dan menarik beliau ke dalam pejabat. Mereka bergelut dan anggota UTK menyerbu masuk. Semua orang yang berada di tempat kejadian itu jelas mendengar beberapa das tembakan. Sebuah ambulans dengan bunyi nyaring telah membawa Mariana keluar dari kawasan penjara. Tidak lama selepas itu, Datuk Zaman Han membuka pintu kecil penjara dan mengajak wartawan masuk untuk melihat keadaan. Apabila wartawan masuk, mereka melihat mayat 2 banduan sudah terbaring atas lantai. Salah seorang memakai ikat kepala berwarna putih. Ketika itu wartawan diberitahu Ibrahim menyuruh Mariana meniarap kerana penembak tepat sudah mengambil kedudukan. Dalam suasana kelam kabut rundingan, salah seorang penculik menarik Ibrahim dan ketika itulah UTK bertindak. Mariana diselamatkan dan cuma mengalami luka kecil di leher akibat terkena besi tajam. Beliau kelihatan memang trauma. Ahmad Muhammad ditahan, manakala Agus serta Ahmad Sulaiman ditembak mati. Hasil siasatan mendapati ketiga-tiga banduan itu mencabut batang besi yang dipasang pada lubang angin di lantai blok A untuk dijadikan senjata. Blok bangunan penjara Kuantan dibina menggunakan kayu, mudah untuk mereka mencabut dan mengasah batang besi sehingga tajam. Pihak penjara percaya mereka sudah lama merancang dan menunggu masa yang sesuai untuk bertindak. Malah dikatakan Agus Salim yang mencuri pistol sebenarnya tidak tahu menggunakan senjata api dan cuma diacah-acah untuk menakutkan warden yang cuba mendekati mereka. Hujah itu ada logiknya kerana ketika perbicaraan ke atas Ahmad Muhammad pada tahun 1992, Mariana mendedahkan beliau terdengar perbualan mereka yang menyebut perkataan tarik, tekan, lepas merujuk pada cara menggunakan pistol. Ahmad Muhammad Noor didakwa bersama Agus Salim dan Ahmad Sulaiman menculik dan mengurung Mariana dengan niat menjadikannya tebusan di antara jam 11.30 pagi pada 7 Januari 1987 dan 11.55 pagi keesokannya 8 Januari 1987. Ahmad Muhammad Noor, bekas pekerja ladang di Jerantut, dituduh mengikut Akta Colik 1961 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup atau disebat jika sabit kesalahan. Dan akhirnya tertuduh dihukum mati oleh Mahkamah Tinggi selepas didapati bersalah memiliki senjata api mengikut kanun kesesaan dan dengan sengaja menjadikan Mariana Yahya sebagai tebusan penculikan. Mereka mencari kebebasan dengan cara yang salah dan mesti membayar dengan harga yang sangat mahal, iaitu dengan nyawa mereka sendiri. Ketamatlah kisah 3 banduan ini. Dan kini Datuk Seri Mariana Yahya adalah Hakim Mahkamah Tinggi di bahagian Kuasa-Kuasa Khas 2. Sekian, terima kasih.